Okey, seterusnya kita masuk 1.2 kepentingan reka bentuk dan teknologi. Tujuan utama reka bentuk adalah untuk dijadikan asas dalam penghasilan produk sebenar yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Reka bentuk produk sepatutnya boleh memberi kebebasan kepada pengguna untuk memilih, menggunakan produk atau perkhidmatan mengikut citarasa, kemampuan dan keinginan mereka. Kepentingan reka bentuk banyak tertumpu kepada pengguna, masyarakat dan negara. Apa-apa sahaja barang yang kita gunakan hari ini sebenarnya diilhamkan oleh seseorang. Jika anda mahu menggunakan sesuatu produk, zahirkannya dalam bentuk perkataan, lukisan atau lakaran. Tahukah anda semua bahawa televisyen itu bukan direka oleh seorang pencipta, tapi sebenarnya dicipta oleh beberapa pakar ilmu dalam bidang elektronik, gelombang radio, kaca, elektrik serta reka bentuk. Kesimpulannya, anda turut memainkan peranan dalam mereka bentuk produk. Gunakan kesempatan ini untuk mengasah bakat anda. Berikut adalah senarai kepentingan reka bentuk dan teknologi. Yang pertama adalah menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Kedua, menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Ketiga, memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Apa yang masyarakat perlukan? Seseorang pencipta akan mencipta. Memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Bermaksud, setiap mesin atau barang yang dicipta lagi memudahkan urusan pekerjaan kita hari ini. Contohnya, masak nasi. Masak nasi menggunakan periuk atau masak nasi menggunakan rice cooker. Lebih memudahkan proses kerja kita pada hari ini. Memupuk kerja invensi, inovasi dan kreatif. Membuka laluan kerjaya dan pekerjaan, memberi lebih banyak pekerjaan dan peluang kepada masyarakat. Terdapat banyak kepentingan reka bentuk dan teknologi mengikut bidang pengguna dan sektor. Bidang tersebut terbahagi kepada beberapa sub-bidang seperti di bawah industri. Dalam industri, bidang keuangan, mesin, pembinaan, penghilangan dan pelombongan. Yang kedua, kejuruteraan. Kejuruteraan ini meliputi bangunan, penjagaan alam sekitar, kejuruteraan awam, bahan, biokimia, periksaan komputer, pertanian dan petroleum, serta banyak lagi. Seterusnya, kesihatan dan keselamatan, bioinformatik, bioteknologi, farmaseutika, bioperubatan, keselamatan, kimia informatik, kesihatan dan lain-lain. Yang keempat, maklumat dan komunikasi. Maklumat dan komunikasi ini meliputi grafik, komunikasi, pengimejeran dan muzik. Seterusnya, kelima, kediaman. Kediaman meliputi peralatan di rumah seperti periuk, sudu, pembukusan, bekas, tempat minuman, pendidikan, papan tulis dan pen. Seterusnya, olahraga dan rekreasi, alatan perkemahan, kelengkapan sukan, taman permainan dan lain-lain. Pengangkutan. Pengangkutan meliputi ruang angkasa, lautan, kenderaan bermotor, pengangkutan darat, udara dan air serta kapal angkasa lepas. Seterusnya, sains gunaan. Sains gunaan ini meliputi elektronik, fizik, kecerdasan buatan, bahan optik, seramik dan lain-lain. Last sekali, ketenteraan. Bom, kejuruteraan angkatan laut, darat, udara, senjata api dan juga
kelengkapan tentera. Peranan reka bentuk terhadap individu, masyarakat dan negara. Reka bentuk bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada pengguna, malah menguntungkan pengeluar atau mereka yang menyediakannya. Dengan adanya rangkaian antara permintaan dengan pembuat, reka bentuk akan lebih canggih, murah dan mudah. Penggunaan teknologi akan semakin naik dan taraf kehidupan masyarakat menjadi semakin baik. Peranan reka bentuk memberi penekanan kepada 3 kelompok sasaran seperti yang dipaparkan dalam rajah di hadapan kamu. Okey, yang pertama, individu. Individu kita dapat memberi kebebasan untuk memilih kepada pengguna mengikut kemampuan dan keperluan. Selain itu, menjadikan pengguna juga lebih kreatif, mudah melakukan kerja. Okey, kepada masyarakat, dia dapat melahirkan masyarakat yang kreatif dalam penggunaan sumber dan juga dapat melahirkan masyarakat yang memelihara dan melindungi etika sosial. Last sekali, kepada negara. Negara dapat mengeluarkan produk berjenama negara dan menjadikan aset negara yang berharga. Selain itu, dia juga dapat menjaga maruah dan keselamatan negara. Etika dalam reka bentuk. Etika bermaksud nilai murni yang menjadi pegangan atau amalan seseorang pereka supaya hasil ciptaannya itu tidak memudaratkan dirinya dan pengguna. Nilai dalam reka bentuk mempunyai garisan panduan yang harus dipatuhi. Yang pertama, keaslian. Keaslian bermaksud mereka produk dengan usaha sendiri, bukannya meniru hasil kerja orang lain. Kedua, jujur. Jujur dalam menentukan harga produk tanpa mencari keuntungan yang membebankan pengguna. Produk sewajarnya tidak mempunyai agenda lain yang tersembunyi. Seterusnya, bermanfaat. Apa sahaja ciptaan yang direka seharusnya memberi manfaat kepada pengguna. Semakin banyak orang menggunakannya, maka produk berkenaan semakin bermanfaat. Keempat, mesra alam sekitar. Bermaksud menggunakan sumber alam sekitar tanpa menjejaskan alam sekitar. Gunakan alatan atau bahan yang boleh dikita semula. Akhir sekali, selamat digunakan. Selamat digunakan memberi maksud menghasilkan produk yang selamat digunakan dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Akhir sekali, kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Skop kerja reka bentuk melibatkan pelbagai bidang bermula daripada lakaran idea produk, penyediaan perancangan, pembuatan dan kawalan, perkomputeran, sehinggalah pengangkutan dan penjualan. Semuanya saling berkaitan dengan kerjaya reka bentuk dan teknologi. Berikut adalah sebahagian daripada kerjaya yang melibatkan reka bentuk sesuatu projek. Yang pertama, arkitek. Arkitek merancang reka bentuk dan pelan pembangunan. Pereka bentuk automotif, mereka bentuk badan kenderaan dan keselesaan memandu. Pereka bentuk kejuruteraan, mereka bentuk litar elektrik, mesin, bangunan dan jentera. Pereka bentuk grafik, mereka bentuk lukisan, logo dan iklan. Seterusnya, pereka bentuk fashion. Pereka bentuk fashion, mereka bentuk fashion pakaian manusia, haiwan serta hiasan. Pereka bentuk permainan. Pereka bentuk mainan, mereka bentuk alat, muka, perisian, permainan komputer. Seterusnya, pereka bentuk persembahan makanan. Mereka bentuk persembahan kek dan roti. Pereka bentuk industri,
mereka bentuk peralatan dan sistem. Begitu juga dengan mereka bentuk pengajaran, mereka bentuk langkah pengajaran. Mereka bentuk hiasan dalaman, mereka bentuk hiasan dalam bangunan dan bilik. Seni bina landscape, mereka bentuk hiasan taman. Mereka bentuk lampu, mereka bentuk lampu dan cara pemasangannya. Mereka bentuk produk, mereka bentuk peralatan untuk kegunaan awam. Akhir sekali, mereka bentuk perkhidmatan, menyediakan perkhidmatan yang boleh diberikan kepada orang ramai. Berikut adalah terdapat 3 soalan latihan. Selesaikan tulis soalan dan jawapan dalam buku RBT